Mereka kata mangsa pertama dalam peperangan adalah kebenaran. Tapi apa yang berlaku bila api digunakan untuk menyembunyikannya? Minggu ini, satu kebakaran tercetus di tengah-tengah Judea dan Samaria. Sukarelawan yang bergegas untuk memadamkannya telah diserang ketika sedang melawan api. Dan kemudian muncul satu tuduhan mengejutkan bahawa orang yang sedang memadamkan api itu sendiri yang memulakannya. Jadi apa sebenarnya yang berlaku pada malam itu dan mengapa kini terdapat dua cerita yang sama sekali berbeza bersaing untuk perhatian dunia? Selamat kembali ke Judea dan di sini di JNS TV. Dan saya sudah tentu bukan seorang nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi minggu lepas, kita bercakap tentang potensi keganasan pembakaran secara sengaja di seluruh Judea dan Samaria yang dilakukan oleh mereka yang benar-benar cuba membakar Israel hingga musnah. Minggu ini, kita berdepan satu lagi kes pembakaran yang dimulakan oleh orang Arab. Dan dalam cerita berikut, para pembakar Arab ini cuba membakar Israel dan kemudian menyalahkan orang Yahudi. Pada malam Selasa yang lalu, orang Arab membakar kawasan Ragut milik ladang Sela Harimun yang terletak di utara Bandar Taiba di wilayah Binyamin, Judea dan Samaria. Rupa-rupanya, sukarelawan yang tiba di tempat kejadian untuk cuba mengawal kebakaran telah diserang oleh orang Arab yang membaling batu ke arah mereka. Seorang rakyat Israel cedera ringan. Walaupun diserang, para sukarelawan tetap meneruskan usaha memadam kebakaran sehingga api berjaya dipadam sepenuhnya. Mereka menggunakan truk bomba, alat pemukul api, dan peniup daun, dan rakaman dari tempat kejadian jelas menunjukkan para sukarelawan sedang berusaha memadamkan api. Mari kita lihat klip ini. Jadi di situ Anda dapat lihat orang Yahudi tiba dan memadamkan api. Namun, selepas api dipadamkan, orang Arab pergi ke media dan mengatakan bahawa orang Yahudi membakar tanah mereka sendiri. Sumber di Bandar Taiba telah menerbitkan dakwaan palsu menuduh bahawa penduduk sendiri yang memulakan kebakaran itu. Rangkaian Al Jazeera malah memetik kenyataan Datuk Bandar Taiba yang mendakwa bahawa apa yang dipanggil peneroka telah membakar seluruh bukit di tanah kampung mereka malam tadi. Namun, fakta adalah jelas. Para sukarelawan tiba untuk memadamkan kebakaran itu. Mereka telah diserang semasa melakukan tugas tersebut dan tetap meneruskan kerja sehingga api berjaya dipadamkan sepenuhnya. Jadi di sini Anda ada kes pembakaran sengaja diikuti dengan penafian pembakaran. Kemudian, fitnah darah yang mendakwa api itu dimulakan oleh orang Yahudi. Macam mana awak sempat buat semua itu? Kalau awak memang bertekad untuk membakar Israel sampai musnah dan kemudian menyalahkan orang Yahudi atas perbuatan itu, awak pasti akan cari masa untuk lakukannya. Sama seperti ada orang yang menafikan Holocaust atau menafikan bahawa peristiwa 7 Oktober itu teruk, di sini juga ada yang menafikan bahawa pembakaran sengaja telah dilakukan. Seperti yang saya katakan minggu lepas, apa yang diperlukan hanyalah beberapa batang mancis dan sedikit bahan bakar dan Anda sudah ada satu serangan pengganas menggunakan api. Mari kita harap perkara ini sangat terhad pada musim panas ini. Dan mari kita harap pihak keselamatan kita berjaya menangkap semua yang bertanggung jawab atas serangan-serangan ini. Beralih kepada isu lain, minggu lepas, Menteri-Menteri luar Australia, Kanada, Perancis, Norway dan United Kingdom berkata mereka mengenakan sekatan ke atas 6 entiti dan seorang individu yang mereka percaya bersalah atas apa yang dipanggil sebagai keganasan peneroka. Setiausaha luar United Kingdom berkata mereka yang dikenakan tindakan akan menghadapi pembekuan aset dan jika sesuai, larangan perjalanan serta pembatalan kelayakan sebagai pengarah. Sekarang, saya terpaksa mencari makna pembatalan kelayakan sebagai pengarah, tetapi itu melibatkan pencegahan penglibatan dalam aktiviti perniagaan dan korporat. Israel berkata sebagai respon bahawa mereka menolak dengan tegas sekatan baharu itu bersama dengan larangan visa yang diumumkan oleh Perancis minggu ini terhadap Bezalel Smotrich, Menteri Kewangan Israel, bersama 4 pemimpin organisasi yang mereka panggil Organisasi Peneroka dan 21 orang peneroka yang dikatakan ganas. Jadi itulah yang sedang sibuk dilakukan oleh Eropah, EU dan UK sekarang. Mereka mengenakan sekatan ke atas kumpulan tertentu rakyat Israel berdasarkan maklumat yang tidak disahkan yang diberikan oleh organisasi anti-Israel radikal, yang mana banyak negara ini sebenarnya membiayai sendiri. Dan seperti yang telah kami katakan sebelum ini, statistik yang mereka gunakan sedang dikumpul oleh OSHA, Badan TBB, yang mengatakan bahawa kanak-kanak Yahudi dalam lawatan sekolah di Judea atau orang Yahudi yang berdoa dengan aman di Bukit Baitul Maqdis
Itu dianggap sebagai keganasan peneroka. Adakah anda tahu bahawa terdapat penyasaran sistematik dan pembunuhan beramai-ramai terhadap penduduk bukan Arab di wilayah Darfur di Sudan yang sedang berlaku sekarang? Pada saat ini juga. Sekarang di Afrika Selatan, kumpulan Samseng dan perusuh anti pendatang telah menyasarkan pekerja asing dan pendatang. Di Myanmar, di Asia Tenggara, pembersihan etnik dan keganasan masih berleluasa, dengan tentera dan pelbagai kumpulan bersenjata melakukan serangan terancang berdasarkan garis etnik dan agama. Dan pada masa yang sama, di Amerika Syarikat, satu kajian baru menunjukkan bahawa polis Chicago secara tidak seimbang menggunakan kekerasan terhadap penduduk kulit hitam Chicago. Dalam arti kata lain, terdapat banyak lagi perkara yang sedang berlaku di dunia sekarang ini. Terdapat banyak keganasan, kebencian, dan diskriminasi yang sedang berlaku di seluruh dunia pada masa ini. Adakah negara-negara di Eropah ini mengenakan sekatan terhadap mana-mana kumpulan lain ini? Adakah negara-negara ini mengeluarkan larangan perjalanan terhadap sesiapa yang tinggal di bawah pihak berkuasa Palestin yang melakukan pembunuhan beramai-ramai? Saya akui EU memang telah mengenakan sekatan terhadap sekumpulan kecil pemimpin Hamas. Tetapi seperti yang dilaporkan oleh Organisasi Penyelamatan Pasempadan, tahun lepas terdapat 5,051 kes. Fikirkan tentang itu. 5,051 serangan pengganas di Judea dan Samaria mengakibatkan 24 orang mati dan lebih daripada 400 cedera. Itu pun belum termasuk serangan di seluruh negara yang lain. Adakah mana-mana negara ini mengenakan sekatan walaupun kepada seorang Arab yang tinggal di bawah pihak berkuasa Palestin kerana melakukan serangan-serangan ini? Adakah sesiapa pernah dengar tentang larangan perjalanan ke Eropah untuk pengganas-pengganas ini? Atau adakah EU terlalu sibuk membina rumah Arab haram di kawasan C dan terlalu taksub menyeru penubuhan apa yang dipanggil negara Palestin sehingga tidak peduli tentang orang Yahudi yang diserang? Saudara-saudara, kita sedang berdepan dengan hipokrasi yang begitu besar di sini. Kita sedang berdepan dengan realiti di mana satu kumpulan manusia, iaitu orang Yahudi, yang tinggal di satu kawasan negara ini, Judea dan Samaria, sentiasa diperhatikan dengan teliti supaya seluruh dunia boleh mengkritik mereka. Anda mahu mengutuk keganasan? Bagus. Tetapi ia mesti dilakukan secara menyeluruh atau tidak sama sekali. Tetapi matlamat di sini bukan untuk membanteras keganasan. Ia adalah untuk menyasarkan orang Yahudi, dan ada satu perkataan untuk itu. Ia dipanggil antisemitisme. Sekarang, perlu dinyatakan bahawa sebagai sebahagian daripada pengumuman itu, Kanada juga mengenakan sekatan ke atas pergerakan Regavim. Regavim ialah sebuah organisasi advokasi berasaskan penyelidikan yang memberi tumpuan kepada isu penggunaan tanah dan kedaulatan di Israel. Kami telah bercakap tentang mereka banyak kali sebelum ini. Regavim berkata mereka sedang mengambil tindakan segera untuk memfailkan rayuan dan tuntutan balas yang menuntut nama mereka dibersihkan dan mereka diberi pampasan atas sebarang ketidakadilan yang berlaku. Kami pasti akan memantau perkembangan tersebut. Sekarang, mari kita teruskan di sini. Saya ingin melihat tajuk utama berikut. Dan, secara jujur, ini benar-benar membuat saya marah. Ia benar-benar membuat saya naik gila apabila melihat tajuk seperti ini. Ini dia. Seorang peneroka menembak dan mencederakan seorang rakyat Palestin yang dipercayai kurang upaya mental dan membawa batu di tebing barat. Dan ini laporan penuh. Seorang peneroka Israel menembak dan mencederakan seorang lelaki Palestin yang mengancamnya dengan batu, menurut polis. Rakyat Palestin berkata lelaki itu kurang upaya mental. Menurut polis, lelaki Palestin itu tiba di sebuah ladang pos penempatan berhampiran kampung Duma di utara tebing barat. Dan ini adalah kata-kata mereka, bukan kata-kata saya. Mengancam seorang penduduk tempatan yang mendekati untuk bertanya tentang tindakannya dan didakwa cuba menyerangnya dengan batu. Pada ketika itu, peneroka tersebut berasa terancam dan menembak serta melumpuhkan lelaki itu, kata polis. Agensi berita rasmi Palestin yang dikenali sebagai Wafa memetik petugas perubatan bulan sabit merah sebagai berkata bahawa lelaki berusia 29 tahun itu mengalami kecacatan mental dan telah ditembak di perut dan kaki. Jadi pertama sekali, mari kita lihat tajuk utama dan ini sebenarnya daripada Times of Israel. Ia bermula dengan mengatakan seorang peneroka menembak. Sekarang, secara automatik yang digambarkan ialah seorang Yahudi yang menembak. Ia tidak mengatakan kononnya menembak, hanya menembak. Perhatikan bagaimana tindakan orang Arab itu dikatakan kononnya. Tetapi Yahudi itu pasti, dia memang menembak. Tapi kembali kepada tajuk utama. Pertama, mereka kata ada kejadian tembakan. Dan hanya selepas itu, baru disebut bahawa Yahudi yang terlibat sedang diancam. Itulah yang menyebabkan dia menembak.
Kemudian tajuk utama menyatakan, petikannya, kononnya seorang rakyat Palestin yang kurang upaya mental. Dan sumber berita mana yang dipetik oleh artikel itu? Ia memetik Wafa, saluran berita rasmi PA. PA yang berbohong setiap hari yang membayar pengganas untuk membunuh orang Yahudi. Agensi berita mereka kononnya adalah sumber berita yang boleh dipercayai. Sekarang, bagaimana TOI boleh terlepas menggunakan Wafa sebagai sumber? Sayangnya, ramai orang di luar sana yang mencari berita terus menerima tajuk utama dan artikel ini sebagai fakta tanpa sedar bahawa Wafa adalah propaganda PA. Sekali lagi, kita kembali kepada tajuk utama. Ia kemudian menyatakan seorang rakyat Palestin yang membawa batu. Dengan kata lain, menurut tajuk utama ini, seorang Yahudi menembak seorang rakyat Palestin kurang upaya yang tidak mengganggu sesiapa dan sedang berjalan di jalan dengan membawa batu. Mungkin dia ada batu peliharaan? Ia jelas menyatakan membawa batu. Sesiapa yang hanya membaca tajuk utama itu tidak akan tahu bahawa dia sedang mengancam untuk cuba membunuh orang Yahudi. Batu boleh membunuh. Atau lebih tepat lagi, orang Arab yang menggunakan batu sebagai senjata boleh membunuh. Dan satu lagi, laporan itu kemudian bertukar daripada menggunakan perkataan batu kepada batu kecil. Seolah-olah lelaki itu memegang batu kecil untuk melontar di air dan bukannya batu besar. Satu lagi cubaan untuk memperkecilkan apa yang dilakukan oleh orang Arab ini. Sekarang saya akui memang ada versi yang telah disemak semula untuk keseluruhan cerita ini, yang sedikit lebih baik, tetapi inilah artikel asal yang dikeluarkan dalam talian untuk dilihat oleh seluruh dunia. Dan orang ramai selalu tanya saya, kenapa PR Israel begitu teruk? Apa yang kita lakukan salah? Susah untuk menyampaikan kebenaran apabila media, terutamanya media Israel, menerbitkan tajuk utama yang mengelirukan dan artikel-artikel seperti ini. Kawan-kawan, pastikan berita yang Anda terima boleh dipercayai. Pada masa yang sama, mari kita lakukan yang terbaik untuk menyampaikan kebenaran, terutamanya berkaitan dengan orang Yahudi di Judea dan Samaria yang sentiasa diperhatikan oleh seluruh dunia setiap hari. Sekarang kita teruskan. Minggu lepas kami menyampaikan berita mengejutkan bahawa seorang rakyat Israel telah dibunuh oleh seorang pengganas Arab di tengah negara ini. Pengganas itu melepaskan tembakan ke arah orang awam di sebuah stesen minyak berhampiran restoran McDonald's di bandar Israel Kochavia, menyebabkan seorang rakyat Israel terbunuh dan 5 lagi cedera parah. Seperti yang dinyatakan oleh Palestinian Media Watch, pengganas yang kemudiannya dikenal pasti sebagai seorang Arab Israel dari bandar Taibah telah ditembak mati oleh seorang pegawai Israel. Sementara Israel masih mencari rakan sejenayah yang melarikan diri, tentera Israel membuka sekatan jalan raya bergerak di sepanjang lebuh raya dan sekatan tetap di pintu masuk ke bandar-bandar Arab berhampiran yang menyebabkan kesesakan lalu lintas. Palestinian Media Watch menyatakan bahawa apabila agensi berita rasmi pihak berkuasa Palestin, iaitu Wafa, sekali lagi, melaporkan mengenai kisah itu, ia hanya memfokuskan kepada penderitaan rakyat Palestin yang disebabkan oleh sekatan jalan raya tentera Israel. PA mengadu bahawa askar-askar telah memberhentikan kenderaan, memeriksa kad pengenalan dan menyebabkan gangguan besar terhadap pergerakan orang awam di seluruh kawasan itu. Tidak ada sebarang sebutan mengenai pembunuhan pengganas atau keperluan Israel untuk mencari seorang lagi rakan pengganas yang mana, sebagai makluman, telah berjaya ditangkap kemudian. Seperti yang dinyatakan oleh PMW, PA bersikap talam dua muka. Ia secara langsung menghasut keganasan terhadap rakyat Israel sambil pada masa yang sama berlagak sebagai mangsa selepas serangan pengganas, mengabaikan serangan tersebut dan hanya memberi tumpuan kepada tindak balas keselamatan yang diperketatkan serta bagaimana ia memberi kesan kepada mereka dan hanya mereka sahaja. Sekarang, PA tidak akan menitiskan air mata selepas serangan pengganas. Adakah anda fikir PA menangis selepas 7 Oktober? Sudah tentu tidak. Tetapi PA akan merungut tentang kesesakan lalu lintas dan tentera IDF yang memastikan tiada lagi pengganas berkeliaran. Mereka akan cuba mendapatkan liputan media sebanyak mungkin untuk mengecam Israel kerana mendirikan sekatan jalan raya demi menyelamatkan nyawa. Dan saya pasti ada media arus perdana yang terpedaya atau tahu ia adalah berita palsu tetapi tetap melaporkan kisah sedih ini. Saya sanggup bertaruh tentang perkara itu. Sama seperti Al Jazeera menyebarkan berita palsu dengan memberi ruang kepada Datuk Bandar yang mendakwa orang Yahudi memulakan kebakaran itu, saya pasti. Media melaporkan bahawa Israel suka mengganggu kehidupan orang Arab tanpa langsung atau hampir tidak menyebut serangan pengganas itu yang telah meragut nyawa dan mengubah hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, sudah tiba masanya untuk sedar.
Sudah tiba masanya untuk Israel sadar. Inilah sebenarnya pihak berkuasa Palestina. Mereka bukan rakan damai kita. Kita terjebak dalam masalah ini sejak tahun 90-an dan sudah tiba masanya untuk mencari jalan keluar daripadanya untuk selama-lamanya. Sekarang kita teruskan. Amnesty International minggu ini menuduh Israel menjalankan kampanye pembersihan etnik yang disokong oleh negara di Judea dan Samaria yang mereka panggil tebing barat terhadap komuniti penggembala Badui dan Palestina. Sepanjang 3,5 tahun yang lalu, direka, menurut kata mereka, untuk mempercepatkan aneksasi wilayah tersebut. Laporan oleh Amnesty yang sering mengkritik Israel memperincikan apa yang mereka panggil keganasan peneroka, vandalisme, dan banyak lagi. Laporan itu juga memperincikan peningkatan komuniti dan ladang di Judea dan Samaria yang menurut Amnesty adalah usaha untuk mengusir orang Arab dari tanah tersebut. Khususnya di kawasan C, di mana Israel mempunyai kawalan penuh dari segi keselamatan dan pentadbiran awam di bawah perjanjian Oslo. Sebenarnya, tiada apa-apa yang benar-benar baru di sini. Israel seringkali dituduh secara palsu melakukan pembersihan etnik oleh PBB dan kumpulan-kumpulan lain. Amnesty sudah tentu tidak akan mengakui bahwa orang Arab yang mereka maksudkan itu sebenarnya tinggal di pertempatan haram di atas tanah milik negara Israel. Adalah lebih mudah bagi mereka untuk meninggalkan bahagian itu. Dan sudah tentu, mereka langsung mengabaikan ribuan serangan terhadap orang Yahudi di Judea dan Samaria setiap tahun. Perhatikan bagaimana mereka menyebut kawasan C yang berada di bawah kawalan penuh Israel. Sekarang, apa sebenarnya yang sedang berlaku di sini? Pihak berkuasa Palestina di bawah Pelan Fayyad 2009 secara sengaja menghantar orang Arab dan Badui ini untuk berpindah ke kawasan C dengan harapan dapat mengambil alih kawasan-kawasan ini. Kita pernah bincangkan perkara ini sebelum ini. Matlamat mereka adalah untuk menuntut sebanyak mungkin tanah di kawasan strategik. Dan kemudian, jika Israel pernah berunding dengan pihak berkuasa Palestina, yang saya harap tidak akan berlaku, mereka akan menuntut tanah yang mereka rampas itu sebagai milik mereka sendiri. Mereka biasanya mengatakan kawasan-kawasan ini adalah sebahagian daripada apa yang dipanggil Tanah Palestin Purba sejak ribuan tahun dahulu. Tetapi seperti yang telah ditunjukkan oleh Regavim dengan bukti bergambar yang berusia lebih 100 tahun, malah lebih lama, tiada kampung Arab di lokasi-lokasi ini. Semuanya satu sandiwara. Semuanya satu permainan. Dan Amnesty berulang kali memihak kepada mana-mana pihak yang menentang negara Yahudi. Jangan mudah terpedaya. Jangan percaya pembohongan yang mereka sebarkan. Mereka adalah satu lagi alat yang digunakan untuk cuba mewujudkan sebuah negara pengganas di tanah warisan nenek moyang Israel. Jika Amnesty International kata sekarang waktu siang, anda sepatutnya tahu sebenarnya ia tengah malam. Seperti yang dijangka, The Jerusalem Post minggu ini melaporkan bahawa Suruhanjaya Siasatan PBB mengenai apa yang dipanggil wilayah Palestin yang diduduki telah mengeluarkan satu laporan yang menuduh pihak berkuasa Israel terlibat dalam apa yang mereka panggil serangan peneroka di tebing barat yang telah mencederakan atau membunuh rakyat Palestin. Laporan PBB itu mendakwa bahawa pihak berkuasa Israel telah membenarkan serangan penempatan melalui sokongan keuangan dan ketenteraan dalam suasana kekebalan yang didakwa dipupuk oleh Badan Kehakiman dan Penguatkuasaan Undang-Undang. Sementara itu, laporan itu juga mendapati bahawa kumpulan pengganas Hamas telah melakukan jenayah perang terhadap kedua-dua rakyat Israel dan Palestin. Tetapi sekali lagi, orang Yahudi telah dipilih secara khusus dan kemudian disamakan dengan Hamas di Judea dengan meletakkan mereka dalam laporan yang sama, seolah-olah ada persamaan di situ. Sekali lagi, saya tiada masalah jika anda mahu mengecam keganasan, tetapi untuk memilih 500,000 warga negara Israel Yahudi yang mematuhi undang-undang dan berdiam diri terhadap seluruh dunia. Ini menunjukkan bahawa sama seperti Amnesty, PBB tidak mempunyai kompas moral. Dan akhirnya, minggu ini, Persatuan Kebangsaan Penggubal Undang-Undang Kristian telah menganugerahkan Anugerah Kepimpinan Israel AS kepada Ketua Majlis Wilayah Samaria, Yossi Dagan. Anugerah berprestij itu telah disampaikan kepada Dagan di Persidangan Dasar Kebangsaan 2026, anjuran organisasi tersebut yang diadakan di University Liberty di Virginia. Dagan menerima anugerah tersebut atas kepimpinannya, memperkukuh hubungan antara negara-negara dan sokongan terhadap tanah asal Alkitab. Semasa majelis itu, Presiden organisasi tersebut dan Dagan telah menyampaikan sijil penghargaan kepada 3 penggubal undang-undang negeri yang mewakili negeri-negeri pertama di Amerika Syarikat yang meluluskan undang-undang menyokong penggunaan istilah Judea dan Samaria. Negeri-negeri tersebut ialah Arkansas, Tennessee, dan Arizona. Undang-undang itu melarang penggunaan istilah tebing barat dalam dokumen rasmi negeri, hanya membenarkan penggunaan Judea dan Samaria, serta mengiktiraf hak rakyat Yahudi ke atas wilayah tersebut.
Semasa acara itu, presiden organisasi tersebut mengumumkan rancangan untuk memajukan undang-undang serupa di 20 lagi negeri di Amerika Syarikat. Organisasi NACL yang diketuai oleh pengasas dan presidennya, Jason Rappert, dianggap sebagai organisasi penggubal undang-undang terbesar di Amerika Syarikat. Jadi tahniah diucapkan kepada Yossi Dagan, Ketua Majlis Wilayah Samaria. Dan adalah penting untuk melihat bahawa dengan begitu banyak kebencian yang ditujukan kepada Israel serta Judea dan Samaria, terdapat begitu ramai orang di luar sana, mungkin yang sedang menonton rancangan ini, yang memilih untuk berada di pihak yang benar dalam sejarah. Terima kasih banyak kepada mereka yang bekerja di belakang tabir di JNS TV, penerbit Barbara Hanamov, jurutera Aaron Woglenter, Zach Zickerman, Ryan Lifshitz, pengurus TSN Yuri Skveretsky, dan penyunting video Ksenia Pelishenko. Pastikan Anda melayari semua kandungan hebat yang disediakan oleh JNS TV. Pergi ke jns.org untuk berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Berikan kami sokongan istimewa dan langgan saluran ini. Terima kasih kerana bersama kami dalam edisi rancangan ini, hanya di JNS TV.